Okay, you guys boleh recap balik video yang ada. Sebab saya just assume that okay, maybe line you tak line you tak ada, internet you ada problem ke dan sebagainya. Okay, because now we are in learning online learning punya system. So you have the ability to open balik. So jadi jangan saya pun tak nak restrict. Okay, cuma bila dah terlampau banyak sangat tak datang dan sebagainya, ada tindakan yang saya kena ambil kalau you guys tak ada reason. Faham tak ada reason? Maksudnya kalau macam Hazwan ni dia bagi tahu dia ada something in the middle, so dia inform saya, so at least saya tahu what happens. Kalau yang mana tak bagi tahu tu itu yang saya tak secure. Bila tak secure tu yang nanti akan ada tindakan yang saya kena ambil. Saya mungkin akan provide surat ke dan sebagainya. Right? Okay. So kalau boleh yang tu saya cuba nak elakkan lah. So in case worst come to worst, if anything kalau you guys tak boleh datang tu, dan tolong bagi tahu. Alright, okay. Kita cuba solve. Sebab semester ni sangat pendek. Kita ada 7 minggu je. Kejap je. Saya jumpa awak lagi 5 kali, lepas tu dah settle dah. Saya tak jumpa awak dah kan. Lagi 5 kali, betul tak? Tu lagi 5 kali saya jumpa awak dah settle dah. Tak jumpa awak dah. Okay. Sebab semester depan awak pergi LI kan? Semester depan dah pergi LI. Dah memang tak jumpa saya dah kan. Guys habis. So untuk you guys proceed tu, you guys punya you guys kena complete dulu yang you guys punya subjek ni. If you guys tak complete memang agak susah lah nanti you guys nak forward untuk you guys pergi LI. Okay. Tapi insyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk semua orang. Okay. Alright. Okay. Untuk minggu ni apa yang kita akan buat adalah kita akan go through untuk kita punya chapter. Alhamdulillah. Kita akan go through untuk kita punya chapter, iaitu dikenali sebagai script and character. Okay. Pada dengar script and character? Pernah dengar tak script and character? Pernah, sir. Pernah, sir. Alright. Okay. Script and character Okay. Script and character ni kalau kita tengok specification dia more on kepada on how kita nak create script untuk filem. Okay, filem, dokumentari dan sebagainya lah. Okay. Tapi untuk yang kita punya subjek ni kita akan go through juga. Okay, kita akan implement. Okay. Macam mana, sebab bila saya tengok dia punya list chapter yang akan go through tu dia more likely you are creating you guys punya short film. Sebab dia nak script karakter, lepas tu nanti next you guys akan ada storyboard and teaser. Maksudnya on Friday nanti kita akan belajar storyboard and teaser. Lepas tu akan ada budget dengan intellectual property. Okay, lepas tu akan ada you guys punya digital distribution. Itulah all those yang benda-benda itulah. Okay, so tak apa, kita akan go through saja. Okay, apa function script? Siapa tahu? What is script? What is the function? What is the main purpose? Kita kena ada script. Siapa tahu? Dia okay. Bila jawab soalan ni, try to be general. Jangan macam spesifik lah. Saya tahu nanti semua orang terjerumus untuk menjawab dalam bentuk filem. Tapi cuba secara common. Kenapa kita kena ada script? Why we need script? Then what is the main function ataupun the main purpose? We need to write down the script. Siapa tahu? Anyone? Supaya kita tahu cerita ni tentang apa dan memerlukan beberapa pelakon. Okay. Dan bila kita dah tahu ini cerita apa, kita dah boleh take note tempat atau prop atau pakaian yang kita nak gunakan. Okay. Waktu siang atau malam, indoor atau outdoor. Okay. Dan dari situ juga boleh dah boleh orang cakap kira bajet. Kalau tak ada skrip, kita tak dapat visualize lah. Macam tu lah kot. Okay. Alright.
Kira bajet Kira bajet. Okay, betul-betul. Lain? Anyone? Kenapa kita kena ada skrip? What is the main purpose? Kenapa kita kena provide script? Kalau pendapat saya boleh? Boleh. Okey, kalau saya kan sebagai YouTuber, contoh saya sebagai YouTuber, so saya ada kena rancang nak cakap apa kat dalam video saya tu. Kena ada perancangan struktur, kena ada skrip lah kan. Okay. So fungsi dia maksudnya contoh ada satu bab macam contoh saya cakap kita ada idea lah nak cakap, tak adalah kita terus cakap tapi kita tak ada point apa yang kita nak sampaikan. Alright, okay. Betul ke? Dia tak ada salah, tak ada betul. Itu adalah awak punya you punya idea. So no need to worry. Okay. Lain? Skrip ni dia macam buat kita lebih faham lah apa yang kita nak cakap. Macam lebih kita faham apa kalau dari sudut macam lebih tersusun lah. Kalau kita buat skrip ni, ayat yang kita guna tu lebih, orang kata macam mana dia kata, lebih lengkap lah kot. Dia tak guna bahasa sendiri lah, bahasa yang formal kalau pakai skrip. Okay, that means a good punya sentence lah. Kita boleh prepare a good sentences before kita continue. Okay, betul? Ya. Alright, okay. Lain? Skrip ni apa tu? Tujuan apa yang kita nak sampaikan kepada pendengar. Contoh kalau macam kita nak berlakon pun kena ada skrip kan. Kalau tidak kita tak tahu apa kita nak sampaikan, apa kita nak cakap. Okay. Right, okay. Betul. Right, okay. Sebenarnya apa yang you guys cakap tu semua adalah betul lah. Nak apa ada proper punya apa tadi sentence. Lepas tu ada yang Zaidi bagi tu nak kira bajet. Okay. So Hani bagi tahu tu dia nak tahu apa benda dia punya sunan. Yang Adriana pun sama. Irfan Daniel, apa yang awak faham tentang skrip? Apa yang saya faham tentang skrip ni, skrip ni bila dibagikan kepada pelakon ataupun kepada kru-kru supaya untuk faham apa yang cerita yang mereka ingin sampaikan. Okey. So melalui skrip tu lah mereka akan faham apa yang pelakon perlu buat, kru-kru perlu sediakan. Itu saja. Melalui skrip Okey. Maksudnya preparation lah, betul? Ya. Yeah. Okey, alright. Okay. Okey, semua orang ambil SPM kan? Ambil. Janganlah kata ada yang tak ambil kan? Semua orang ambil SPM. Okey. Sekejap join. Ada tak saya? Okey, ada. Okey, sekejap. Screen. Kenapa saya tak boleh share screen? Okey. Masa kita ambil SPM dulu. Masa kita ambil lah masa sebelum kita nak jawab SPM kan.
You guys ada satu subjek tu, nama subjek tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu tu ada paper yang ketiga. Kita ada 3 paper. Saya tak tahu, kata silap saya lah, kita ada 3 paper. Paper bahasa Melayu 1, bahasa Melayu 2 dan bahasa Melayu 3. Bahasa Melayu 3 tu adalah satu bahagian karangan, betul? Paper 2 ke paper 3? Saya rasa paper 2 kot, yang ada karangan tu. Yang dia bagi you satu novel tebal tu, yang you guys kena baca, and then you guys kena tulis balik dekat untuk SPM tu, betul Ada tak? Ada kertas 2. Kertas 2 kan? So ada 2 kertas je lah Ya. Okay, ada 2 kertas. So, bila you guys ada, ketika you guys buat you guys punya, apa ni? You guys buat you guys punya, you guys buat you guys punya, apa ni, yang paper tu kan? Bila you guys buat paper tu, so apa you guys prepare? Dia tak saya you guys kena, apa ni? Kena, apa ni? Sinopsis kita kena buat sinopsis ke kita kena, apa ni? Buat apa ke? Yang untuk you guys punya SPM tu. Can anyone explain? Yang bagi tajuk untuk kita, dia bagi pilihan tajuk, lepas tu kita buat karangan tentang tajuk tu ke, sir? Bukan. Dia ada, tak silap saya, dia ada soalan ketiga yang dia ada minta you untuk, apa ni? Dia ada bagi novel. Berdasarkan pada novel sekian-sekian, sila tulis balik ke. Saya rasa ada novel kot, tak silap saya. Betul tak? Ke saya silap? Kalau novel tu tak tahu tak apa, jangan risau. Tapi pernah kan bila kita tulis kita punya, apa ni, karangan kita tu, betul? Cikgu bagi tajuk and then you guys wrote down you guys punya karangan. Betul? Betul, sir? Betul. Betul. Alright. So jadi masa you guys nak tulis karangan tu, apa you guys tulis dulu? Point. Okay. Point tu lepas you guys, lepas dia jadikan point tu, you guys jadikan dia apa? Pendahuluan. Pilih watak yang kita nak letak dalam cerita kita. Okay, lagi? Lagi apa you tak? Umur. Umur? Tempat. Kita kena kelaskan kan? Sekejap Sekejap hilang pula. Sorry. Lagi apa lagi you guys letak? Untuk tempat. Tengoklah apa pada soalan yang you guys, Waktu. yang you guys apa ni? Yang you guys apa tu, based on pada soalan dia. Jikalau soalan dia request you to do some sort like kata apa? Tajuk yang ada storyline dan you guys kena create storyline dia. Pendahuluan, isi, lepas tu penutup. Isi you guys 1, 2, 3, betul? Lepas tu baru penutup kan? Okay. Dalam itu adalah general. Dalam general tu you guys mesti ada you guys masukkan. Okay, aku adalah sekian. Aku adalah ni. Aku adalah ni. Okay, lepas tu you guys tulislah sepanjang-panjang ayat tu, betul? Betul tak? Betul, sir, betul. Okay. So, macam mana kita prepare benda tu? Apa you guys punya dalam head you guys prepare benda tu? Apa yang you guys plan out? Apa you guys rasa kena ada? Apa you guys rasa tak kena ada? Apa you guys rasa? Okay. Dengar.
Dengar. Dengar. Okay. So apa you guys Susah nak rasa? jawab. Susah nak jawab. Okay, kejap Saya try. Okay, kejap Okay. Baru boleh connect. Okay. So, semua boleh nampak kat skrin Boleh. Boleh nampak kat skrin. Boleh. Okay, kita buat new notes. Hitam nanti you guys pening pula Kejap. Mana saya punya Kejap Mana saya punya apps ni? Okay, ni. Okay, semua boleh nampak? Boleh sir, boleh. Boleh, sir. Boleh sir. Alright, so kita nak buat script. Alright, so kita nak buat script. So you guys ambil one script kat sini. Tajuk dia, sekali salah dah. Okay, kita nak buat script. Tajuk dia, okay. Nampak sangat saya dah lama tak guna benda Allah ni. Okay, boleh. Okay, tajuk dia Kuih Saya. Okay, ini tajuk dia. Kuih Saya. Okay. So, apa kita akan start dulu? Tajuk dia. So, you guys buatlah. You guys punya ni kita panggil apa? Apa benda dia dulu cikgu awak ajar ni? Kata kunci bukan. Kata kunci? Pendahuluan. Bukan. Ini kita panggil peta minda. Betul? Oh, kata minda. Kembali. So, you start dengan dulu pendahuluan. Pendahuluan dekat sini. Lepas tu kita letak isi dekat sini. Isi. Lepas tu dekat bawah ni maybe letak penutup. Okay, something like that lah. Okay. So, dalam wedding kita nak prepare, kita kena apa relate-nya skrip dengan yang kita buat ni. Dekat sini tulislah pendahuluan. Mak saya adalah seorang penjual kuih. Okay, ini adalah common sense. Betul, kita dah tulis tu. Tapi bila kita refer balik tadi si Azmin beritahu, Amin beritahu. Amin kata okay, kita kena buat skrip supaya kita dapat prepare a good punya wording yang kita nak pakai. Okay, kalau kita guna ayat ni. Kalau lah kita guna ayat ni. Mana warna? Kalau lah kita guna ayat ni. Ayat ni. Awak rasa itu adalah ayat biasa ke ayat luar biasa? Mak saya adalah seorang penjual kuih. Biasa. So, jadi bila orang baca kita punya writing, kita punya write-up, orang akan rasa, okay, budak ni common je lah, macam biasa je, tak ada apa-apa speciality kan. That's why bila kita dah ada kita punya plan ni, kita punya ni, kita akan create satu, kita panggil sebagai satu, ayat yang lebih. Okay. Sorry. Ibuku adalah seorang seorang peniaga kuih keria di hujung kampung. Okay. So, apa beza dia ayat yang sebelah sini? Okay.
ayat yang ni dengan ayat yang ni, yang the first one tu. Mak saya adalah seorang penjual kuih dengan ibuku adalah seorang peniaga kuih keria di hujung kampung. Which one is much more better? Yang mana nampak dramatic? Yang mana nampak orang kata apa, feel the motion? Kita akan nampak benda tu akan jatuh kat sebelah sini, betul? Betul. Betul eh? Betul. Alright, Sebab okay. Sebab dia lagi detail. Dia lebih detail. Okay, betul. That's why bila kita nak buat scripting, kita kena start dengan basic dulu. Yang macam ni lah yang you guys buat dulu. Jangan waktu tu kita nak kena buat skrip lah. Nak buat skrip apa? Okay, kita nak buat skrip ni. Okay, you tu. Okay. Saya tahu awak akan tulis. Ini adalah yang zaman awak tu lah, saya ingat Mari kita kembali. Siapa tahu macam mana awak tulis skrip dulu. Ali. Hai awak. Sarah. Hai. Lepas tu Ali. Nak tanya sikit boleh? Sarah. Tanya apa? Ali. Skrip dengan dialog sama rasa. Okay. Skrip. Yes, skrip dengan dialog adalah sama. Skrip adalah cerita. Dialog adalah a part of skrip. Faham? Dialog ni dalam skrip. Skrip tu adalah keseluruhan dia. Okay. Faham. So jangan silap Jangan macam skrip dengan dialog ada. Memang skrip dengan dialog tu berbeza. Skrip tu adalah yang tu. Tapi kalau perasan tak, dalam sebelum awak punya dialog tu akan ada Ali sedang bla 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 dia punya ayat. Kita baru masuk dia kan. Ini keseluruhan ni kita panggil skrip. Kan ada dia punya statement dulu. Lepas tu baru ada ni kan. Okay, ini adalah yang common yang you guys selalu buat dululah masa zaman-zaman you guys berada dekat sekolah, baru berkenalan dengan awak cun ataupun boyfriend cun, betul? Ke saya salah cakap? Betul Am I correct or am I wrong? Betul, betul. Ni kan. Hai awak, hai. Nak tanya sikit boleh? Tanya apa beza awak dengan aiskrim? Tak tahu kan. Tahu buatlah ayat dia punya tu kan. Okay, ini dulu. Okay. Bila kita dah biasa, daripada dulu kita dah tahu this kind of punya things. So, the next time you guys improvise, awak tak panggil hai awak. Awak akan tukar kat sini, daripada hai awak ni. Hai Sarah. Betul? The next time you guys improvise. Okay. Dulu awak ayat dia nak tanya sikit. Kali ni betul ayat dia. Betul. Kita improvise. Every time improvise. So the time by time you guys punya script you akan jadi power. Dulu mula-mula sebelum kenal, hai awak, hai. Lepas tu dah tu, hai Sarah, sedap nama awak kalau saya sebut hari-hari. Lepas tu, dulu tanya, nak tanya sikit boleh? Sekarang tak ada. Awak, saya ada benda sikit lah nak cakap. Boleh tak? Nampak tak? Dia punya perubahan dia makin lama makin. Okay. Sebenarnya the main concept of kita buat scripting ni adalah untuk kita nak deliver apa benda yang sepatutnya benda tu deliver.
Tidak semestinya apabila kita menghasilkan this kind of kita panggil orang kata apa ayat yang berbunga-bunga ni maklumat tu akan sampai. Tidak, saya tak kata macam kena ayat bunga tak. Tapi macam Amin bagi tahu tadi, once kita dah ada proper kita punya planning dengan scripting, kita boleh improvise supaya wordings yang kita guna tu betul, tepat dan cantik. Sebab kadang-kadang awak intent untuk guna ayat yang ni, ayat pasar yang mula-mula ni, this kind of punya wordings ni, ayat pasar yang mula-mula ni. Okay, saya bukan nak kata ayat pasar tu tak bagus, tapi yang kita boleh macam ayat ni kan, bila kita guna ayat tu, okay, kadang-kadang alah tak, saya besarkan. Tak besar. Lupa. Sebab saya besarkan skrin. Kalau saya kecilkan skrin tu baru jadi macam ni. Okay, sorry. Okay. So kita intend untuk guna the first ayat yang macam ni. Bila kita intend untuk guna first ayat itu, dia akan jadi macam biasa. Macam bila awak buat macam bila kita nak buat promotion. Bila nak promotion, awak tak plan apa dia cakap, okay akak, saya ada barang ni, saya nak jual dengan akak macam ni, barang saya macam ni. Ingat tak yang kita punya direct marketing tu, yang kita cover minggu lepas ke 2 minggu lepas, yang dia ada self marketing, kita ada promotion dan marketing, kita ada self marketing tu, yang personal tu lah. So jumpa dengan akak ni, awak tak plan awak punya skrip ni. Awak tak nak, akak saya ada barang ni, saya nak jual dengan akak macam ni. Kalau akak macam ni, akak boleh dapat macam ni. Awak pun akan cakap, lepas tu akak macam ni, lepas tu akak macam ni, lepas tu akak dapat macam ni. Awak nampak tak? Dia akan create yang kita panggil satu feel yang di mana akak tu pun tak confident dengan awak. Kenapa akak tu tak confident dengan awak? Sebab awak ada kenapa ada sebab apa? Sebab kita tak ada proper scripting. Betul? Kan? Ada situasi dia macam tu. Pernah tak ada yang di mana awak terima panggilan telefon daripada pihak insurans ataupun Selcom ataupun Hotlink? Halo, Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Nur Hanuni? Lepas tu Hanuni pun bercakap, ya saya. Okey, boleh luangkan masa 5 minit bersama dengan saya sekejap tak? Tuan ini terkejut. Luangkan masa? Awak bukan boyfriend saya, kenapa saya nak luangkan masa? Betul ni? Betul sir, terkejut sir panggil nama saya. Boyfriend saya pun saya bagi seminit je. Takkan saya nak bagi awak 5 minit kan? Betul. Tak ada ni, katalah. Okey, tak ada. Saya menelefon daripada Selcom dan kami telah melihat daripada berdasarkan pada bil penggunaan cik ke puan ni? Cik. Berdasarkan pada bil penggunaan Cik Hanuni ni, kami mendapati yang Cik Hanuni, kami ingin menawarkan satu package yang lebih murah berbanding dengan apa Cik Hanuni pakai sekarang. Boleh saya tahu Cik Hanuni sekarang ni masih lagi belajar ke ataupun sudah bekerja? Masih belajar. Masih lagi belajar lagi. Boleh saya tahu belajar dalam peringkat diploma ke peringkat degree? Degree. Okey, jadi kalau ikutkan pada plan yang kita orang nak tawarkan kepada Cik Hanuni, berdasarkan pada penggunaan sekarang dengan sistem PDPR yang berlaku, Cik Hanuni boleh menaik taraf daripada plan yang ada ni kepada plan yang lebih menarik. Okey, apa yang kita nak tawarkan pada Cik Hanuni adalah di mana sekarang ni Cik Hanuni punya plan menggunakan 20 gig sebulan. Tetapi jika Cik Hanuni ambil plan yang kami tawarkan sepadan dengan PDPR dengan government punya support, Cik Hanuni akan mendapat tambahan sebanyak lagi 30 GB. So jadi total keseluruhan dia 50 GB. Tetapi Cik Hanuni hanya perlu bayar pada amount yang sama saja. Tak ada penambahan pembayaran. Jadi Cik Hanuni macam mana? Berminat ke tak berminat? Pernah kan terima panggilan macam tu kan? Pernah. So awak tahu tak? Semua yang telefon awak tu, semua ada skrip. Semua telah descriptedkan benda tu. Dia tanya, tadi awak pasal tak saya tanya awak? Cik Hanuni belajar kat mana? Peringkat apa?
Semua itu semua information tau. Walaupun kita okey, aku belajar kat mana pun dia orang bukan boleh buat apa kan. Tak, dia akan tahu. Okey, awak belajar kat USAS. Kat USAS, kat USAS ni sebenarnya ada budak-budak yang pakai ni. Semua yang dia tanya awak tu semua information, semua dia tanya awak tu semua all scripted. Dia bukan main simple tanya, okey Cik Anu ni, umur Cik Anu ni berapa Oh, okey. Cik Anu ni duduk kat mana? Okey. Tadi makan apa? Dia tak tanya awak makan. Sebab yang tanya makan tu dia mesti tak well plan tu semua. Okay. That's why kadang-kadang ada ayat yang memang kita boleh. Pernah kan awak terima panggilan daripada scammer? Pernah tak ada yang terima panggilan daripada scammer? Ke awak ni adalah part of scammer? Pernah. Pernah kan? Pernah. Jepang tanah. Pernah counter balik tak? Tutup terus lah. Tutup terus. Saya jadi suka melayan lah. Kadang tengok. Nak layan. Saya suka melayan. Dia macam yang paling latest lah saya dapat. Ini memang dapat perkara biasa lah. Paling latest saya dapat. There was somebody call. Dia pakai nombor telefon nombor telefon biasa lah. Nombor telefon fizikal. So dia call hari Sabtu. Okay, dia call hari Sabtu. Lepas tu bila saya cakap hello tak dengar, macam tak ada orang jawab. Tiba-tiba dia kata salam sejahtera, kami menelefon daripada pejabat kerajaan lah, one of the pejabat kerajaan lah. Okay. So one of the pejabat, saya tak boleh cakap direct sebab benda ni recorded, nanti saya upload ke YouTube, nanti orang akan tahu kan. So dia kata ada one of government punya officer lah, dia bagi tahu officer. Okay. Kami mendapati anda ada bayaran tertunggak sekian. Okey, kata. Okey, betul kata. Okey. Sila tunggu sebentar, kami akan sambungkan kepada pegawai yang bertugas. Dia cakap tu, saya tunggu je, tunggu sekali dia sambung lah. Dia sambung. So the first yang detect dia adalah scammer sebab dia pakai nombor biasa. Itu the first one lah. Okey, yang kedua dia detect adalah sebab dia telefon hari Sabtu. Tak ada government sector yang buat pengutipan kerja hari Sabtu. Itu untuk pengetahuan juga lah. Tak ada government sector yang buat pengutipan ataupun dia request, kalau dia memang kita boleh bayar Sabtu Ahad, tapi tak ada orang akan call awak untuk kutip duit tu pada hari Sabtu dan Ahad. Dia hanya Isnin sampai Jumaat 8 pagi hingga pukul 5 petang. Maximum, that's it. Tak ada telefon lebih pada tu. So dia telefon hari Sabtu. Bila telefon hari Sabtu, lepas tu yang jawab tu dia cakap dengan saya, dia kata, ya encik, boleh saya bantu? Saya kata, okey, boleh saya tahu kenapa call saya? Kenapa saya call? Bukan encik call. Tak, saya tak call awak. Berapa saya nak call awak? Hari ni hari Sabtu saya cakap kan. Lepas tu, tadi encik telefon. Saya tak telefon. You yang telefon saya. Sekarang ni hari Sabtu. Macam mana you boleh telefon saya hari Sabtu? Lepas tu dia diam. Dia kata, itu berkaitan dengan apa? Tadi ada kata berkaitan dengan scan. Lepas tu, okey sekejap Lepas tu dia terus letak telefon. So kita dah tahu dia punya plan awak sebab dia dah kantoi. Sebab saya dah kantoi dengan dia, kenapa awak telefon saya hari Sabtu? Bila secara logik kan, kadang-kadang bila orang dengar okey anda telah berhutang sebanyak sekian, kadang orang takut, kadang-kadang orang lupa kan. Sebenarnya yang scammer tu pun all scripted. Dia orang well script. So sebenarnya bila saya nak cerita pasal skrip ni, saya tak nak fokuskan kepada skrip filem saja. Sebenarnya apa benda yang kita buat dalam kita punya bidang lah, marketing ke, you guys punya ayat sendiri ke, ayat you dengan you guys punya boyfriend dengan girlfriend ke, even though ayat you nak ayat mak dengan ayah you beli barang pun you ada skrip you sendiri. Betul? Aku kena plan. Nanti kalau aku cakap macam ni, nanti ayah cakap macam ni. Kalau cakap macam ni, nanti mak cakap macam ni. So you dah plan, dah siap. Okey, lepas cakap macam ni, cakap macam ni. Sebab you tahu, you dah boleh agak the consequences dia apa akan jadi. Betul? Betul kan? Sebab semua dah well planned. Jadi sebenarnya skrip ni, untuk pengetahuan you guys, dia adalah sebenarnya seperti Amin cakap tadilah. Semua orang cakap tadi adalah betul. Konsep yang awak cakap tadi adalah konsep yang betul. Okey. First kali untuk mencantikkan. Okey. Ayat. Okey. Lepas tu tadi Zaidi bagi tahu untuk kira. Okey. So pengiraan pajak. Okey. Tadi Hani bagi tahu apa ni tadi? Ada susunan ayat lah yang Yes. Okey, susunan ayat yang lebih teratur. Okey.
Alright. Lepas tu tadi Adrana cakap apa? Point. Okay. Point yang lebih details. Okay. Dan satu lagi tadi, Evan tadi cakap apa Evan? Buat preparation. Okay. Untuk orang kata persediaan awal. Okay. So, benda ni semua adalah yang kita cakap sebagai kita punya point yang kita boleh apply. Okay. Yang kita, boleh nampak Boleh nampak Boleh. Tak. Boleh cik. Boleh Boleh. Tak payah salin tau. Okey. Nanti video ni pun saya akan upload, nanti dia akan keluar sekali semua point alright. Okay. Even though, okay. Saya tak tahu. Ini adalah point-point dia. Point-point ni bukan saya bagi tau. Point-point ni awak yang bagi. Awak yang cakap tadi, nak cantikkan ayat, nak buat pengiraan bajet, nak buat susunan ayat yang kata apa, teratur, nak point yang lebih detail, lepas tadi nak buat persediaan awak. Ini semua awak bagi. Semua point ni adalah betul. Dia ada banyak point. Tapi yang saya nak tanya pada awak, so ini ayat yang awak bagi. So point ni adalah betul. Kenapa skrip tu penting adalah inilah point-point. Salah, apa kata, 5 di antara point-point. Sebenarnya ada point-point lain. Okay, so ini adalah 5 di antara point-point yang betul. Sebenarnya awak dah tahu. Ni sebenarnya saya nak recap balik je. Okay, kenapa scripting tu kena ada proper supaya kita boleh create a proper punya lah, kita boleh dapatkan a good punya tu. Okay, sama juga dalam kita punya apa juga benda yang kita buat. Marketing. Awak nak cakap dengan lecturer awak sendiri pun awak kena ada awak punya susunan ayat cantik. Tak nak cakap dengan lecturer kan nanti ke lecturer tembak aku balik. Nak cakap dengan parents pun kadang-kadang kita nak cakap dengan kawan kita pun. Bila seorang apa ni? Bila seorang student saya tak tahu betul ke tak betul lah, tapi kalau salah bagi tahu saya apabila ada salah pula ni. Okay. Okay. Siapa tahu ni? Apa yang saya cuba gambarkan? Siapa tahu? Saya tengok gambar ni. Anyone? Siapa tahu? Apa yang saya cuba gambarkan? Dia macam perlawanan antara contoh pihak A dengan pihak B. Okay, right. Okay. Ni apabila sekejap ya. Cari color palette cantik sikit. Okay. Apabila perempuan pertama gaduh dengan perempuan kedua. Dia punya susun ayat dia. Betul. Kau dia susun ayat. Tak boleh cakap ni nanti kan dia terasa. Tak boleh cakap macam ni kan terasa. Cakap ni terasa. Cakap ni terasa. Even though kalau perempuan. Sekejap tak nampak
Saya tahu ni fakta ke atas Beza tarikh lahir lewat sejam Betul Beza tarikh lahir kalau lewat sejam awak dah kena panggil orang tu. Betul Kakak. Betul Betul. Betul Betul. Asal lelaki tak macam tu Lelaki relax je. Umur 36 cakap dengan umur 40. De. Umur apa? Umur 20, sorry. Umur 26 cakap dengan umur 30. Bro. Ataupun umur 26 cakap dengan umur 31. Hafiz. Siapa? Syarul. Ikwan. Muiz. Tak ada pun panggil Abel, Abang. Lagi apa? Tuan. Bro ni common lah, okey. Tak ada pun benda-benda ni. Okey. Semua stop panggil nama je. Okey, Syarul, Ikwan. Ini fakta ke ataupun apa yang ni? This one. Betul Betul. Okay, boleh tak explain? Saya nak tahu lah. Saya need some explanation. I need some explanation. Why? Kenapa? Ini luar daripada kita punya tajuk lah. Tapi saya need some explanation. Ala-ala kita dengan masing-masing kita sembang. Kenapa Ada 2 orang je perempuan dalam kelas. Kalau ada Azwar ni dia boleh backup sikit kan. Kenapa macam tu Beza sejam je. Kadang-kadang selalunya saya jarang lah sejam. Selalunya kalau beza sehari kan. Kau lahir kemudian aku lahir dulu. Okey, kau kena panggil aku akak lah. Kenapa macam tu Tu kembar ke tak? Lahir sama ibu ke mama bapa ni? Ke lain-lain ni? Apa gambar bawah ni Dia ada perbezaan. Kalau contoh kembar, kita boleh just panggil nama. Tapi kalau kita lain, mak ayah lain, so kita kena panggil kakak lah. Dia panjang tanda hormat lah. Walaupun beza sejam? Walaupun beza sejam. Sampai macam tu Pasal Complicated sikit. Itulah dia complicated. Itu sebab bila diorang ada this kind of punya ni. Sorry. Ni. Complicated dalam diorang punya life. Itu yang diorang nak kena susun skrip tadi tu, ayat tu. Dia berbalik pada cerita ni balik. Yang pergaduhan ni. So yang akak ni gaduh dengan yang akak yang ni. Okey, akak A gaduh dengan akak B. So bila akak A nak pujuk balik akak B ni, dia punya complicated dia. Macam mana aku nak buat skrip ni supaya akak B ni tak terasa apa aku cakap. Kadang-kadang bila awak gaduh dengan budak rumah awak pun, macam mana aku cakapkan budak rumah aku ni macam ni tak boleh lah. Lepas tu mulalah sebulan tak bercakap, 2 bulan tak bercakap, 3 bulan tak cakap. Even tu kadang-kadang ajak makan pun, kau tolong bagi tahu dengan dia, cakap dengan dia jom kita pergi makan. Hang bagi tahu sendiri. Alah, aku tak nak dia gaduh dengan aku. Hang cakap awak suruh kawan awak ni jadi burung hantu, pergi hantar surat kat dia. Jadi burung hantu lah, burung merpati. Kau pergi hantar mesej kat dia kan. Kalau lelaki relax je. Kan? Gaduh masa muka paling kuat pun tumbuk lebam-lebam, lepas tu petang tu pergi makan. Betul? Lelaki paling kuat tu je. Dia tak ada benda. Dia dah tumbuk sana tumbuk sini, sepak sana sepak sini kan. Betul? Lelaki dia less complicated sikit Lelaki yang perempuan lain. Ya. Betul tak lelaki? Lelaki less complicated Betul. Betul. Tak dinafikan lah yang tu. Memang tak dinafikan lah. Cuma satu je saya nak bagi tahu dengan awak lelaki dia less complicated. Tetapi whenever lelaki dalam kurungan okey. Nasib baik saya punya dibesar.
Dia meet up dengan dia punya okey. Ni kan. Bila sampai sini, yang ni jadi yang ni akan jadi betul ke tak betul? Ini adalah based on pada saya punya apa kita panggil apa ni perhatian lah, pemerhatian saya. Betul. Laki bila boyfriend dengan girlfriend, laki ni automatically dia akan jadi overdose complicated, perempuan ni automatically dia jadi uncomplicated. Betul lah. Betul. Sebab laki ni bila dia dah ada orang kata apa relationship dengan perempuan, laki ni dia akan balik rumah kawan-kawan dia ni, okey, yang laki ni dia akan jumpa dengan kawan serumah dia. Dia mula cerita, "Weh, tak boleh lah, girlfriend aku macam ni. Tak bagi main bola. Tak boleh keluar malam." Lagi apa? Laki ada sini yang ada ni. Lagi apa? Perempuan tak bagi awak buat. Tak bagi isap rokok. Tak bagi isap rokok. Lagi Tak baik untuk kesihatan rokok. kena Main game. telefon. Betul, telefon tiap-tiap hari. Lepas tu tak boleh main game. Complicated ni. Kalau perempuan pula, okay, so ni dia balik, dia cerita dengan kawan dia serumah dia, okay, boyfriend I sempoi. Itu je ayat dia. Boyfriend I sempoi ataupun simple. Boyfriend you okay? Okay. Sempoi, simple. No, ada. Boyfriend you dekat mana? Ada kat rumah. Boyfriend you tak keluar main bola? Tak. Betul? Boyfriend you kat mana? Malam-malam ni? Dia tak keluar ke? Tak. Boyfriend I ada kat rumah. Dia lepak kat rumah. Boyfriend you ni, dia okay ke? Dia jaga kesihatan? Ya, boyfriend I jaga kesihatan apa? Dia tak isap rokok. Boyfriend you tak call you? Sekejap lagi dia call lah. Pukul 9 malam. Tepat 9 malam. 9.000.000. Boyfriend you tak join ke main PUBG? Tak. Boyfriend I dia fokus dekat I je. Dia tak main game. Nampak tak? Nampak tak reality dia dekat situ? Dia jadi uncomplicated. Laki dia jadi overdose. Terbalik rasa. Kita macam balas dendam. Tak, dia bukan balas dendam. Ini reality dia sebenarnya bila laki dia berseorangan, dia tak ada beban nak kena fikir. Bila tak ada beban nak kena fikir, dia dengan kawan laki dia okey, kita relax, tak ada burden. Tapi once dia dah ada connection dengan girlfriend, dia akan mula fikir, kita panggil sebagai overthinking punya ni. Okey? Ni macam mana lah girlfriend aku nak macam ni lah. You akan cuba untuk please you punya partners tu. Itu memang common lah. Seorang partners tu akan cuba untuk membahagiakan dia punya another partners. Okay, you guys akan try to do something. Bagi dia cake untuk birthday, buat dia ni, cuba buat apa yang dia cakap, jangan keluar malam dan sebagainya. Dia perempuan jarang bagi tahu kata jangan keluar malam, tak ada kata. Kalau boleh jangan keluar malam. Kenapa? Malam ni orang kata sejuk, nanti you batuk, sakit dada, nanti siapa susah? I juga susah. Perempuan ni bagi tahu kan. So laki ni teruja ni ada orang jaga aku. So dia pun tak keluar malam. Bukan sebab perempuan tu tak bagi dia keluar malam, tapi dia teruja macam perempuan tu take care of dia. Macam tu reality dia. Okay, betul?
Nanti bila dia counter balik, dia kata, boyfriend you tak keluar malam? Tak. Boyfriend I memang dia jaga kesihatan, dia tak keluar malam. So the complication tu akan jatuh pada lelaki. Yang perempuan ni dia relax. Tetapi once the once the chain is broken, ini dah broken ini dah broken. Yang lelaki ni akan jadi uncomplicated, yang perempuan ni akan jadi overdose complicated. Adakah saya betul ke saya salah? Dia tengok susasi juga, sir. Tak Seperti semua perempuan dia macam terrush kan. Maksudnya betul. tak dia susah move on. Ada yang boleh cepat move on. Dia tengok seorang, bukan semua sama. Saya tak pukul rata semualah. So dia kata mostly kalau yang ni dia akan overdose. Yang lelaki pula jadi uncomplete. Selalunya dia tengok siapa yang make that broken chain tu. If the guy yang buat broken chain tu, so dia akan boleh jadi uncomplicated. Kalau perempuan yang buat broken chain tu, perempuan tu jadi uncomplicated, lelaki ni akan remain sebagai overdose. Okay, so enough ni. Nanti you guys fikirlah sendiri macam mana. Tapi saya sharing sikit lah. Okay, so berbalik pada gambar kita ni, so macam mana kita boleh decide macam mana kita nak buat scripting based on pada kita punya daily life kita. So kita dah tahu setiap skrip yang kita buat tu sangat-sangat penting sebab kita nak make sure yang kita punya ayat tu proper, kita dapat menghasilkan dia, mengurangkan perbelanjaan yang sepatutnya. Macam kita boleh plan out kita punya bajet dan sebagainya. Penyusunan yang lebih teratur dan lebih penggunaan perkataan yang lebih bertata bahasa lah. Okay. Lepas tu kita ada selitkan detail-detail poin-poin yang sepatutnya kena ada. Lepas tu kita boleh do a preparation awal lah. Supaya kita akan tahu, okay, nak cakap dengan orang ni apa yang kita nak prepare dan sebagainya. Kita bukan macam everyday kita ni wartawan. Kita dah tahu kita punya proper scripting tak. Kita ni adalah kasar sometimes. Even though sometimes kalau you guys tulis email dekat lecturer, you pun you jadi, apa benda aku nak tulis kat lecturer aku punya email you pun tak tahu. Sebab you tak biasa buat write up, betul? Even though hantar assignment pun you pening lecturer nak hantar 4 muka surat. Aku 1 muka surat pun belum tentu penuh. Kan? Sebab kita tak biasa buat write up. That's why kita kena always membaca, tengok macam mana orang write up. Pernah tak perasan yang awak pergi tengok dekat kita punya Twitter ataupun Facebook? Yang orang yang suka sangat tulis panjang-panjang. Ada tak? Dekat awak punya, selalunya Twitter jarang lah. Selalunya dekat Facebook ataupun Instagram. Dia gambar sekeping. Lepas tu dia punya description ma'ai. Kalau awak scroll awak punya phone tu 4 kali baru habis dia punya ayat dia. Pernah jumpa tak? Saya rasa ada kot dalam Ada. Saya pun kadang-kadang saya terfikir, bila masa dia orang ditulis? Ada masa tu dia panjang ni kan? Rupanya dia orang dah tulis siap-siap dekat dalam dia orang punya notes ke dan sebagainya. So once dia post, dia copy paste, dia orang tampak balik. Maksudnya dia orang dah prepare, dia tahu ayat yang dia orang akan tulis ni bukan maksudnya ayat yang dia orang type on the spot, tak. Dia orang dah well prepare awal dan sebagainya. Okay. So itulah main key kenapa kita perlukan kita punya scripting. Why scripting is very important. Alright. Okay. Okay, boleh dapat key point tu. Saya tak nak go through on depth lah pasal tu sebab saya nak just cerita je kenapa pentingnya scripting tu. Alright, okay? Right, okay, boleh? Boleh, sir. Boleh. Okay. Boleh, sir. So siapa nak yang app saya ni boleh download lah. Nama dia apa tadi ni. Yang ni. Ni, yang si konsep ni. Konsep tu. You guys boleh download lah kalau you guys nak Okay. So kembali pada saya punya jap. Saya stop sharing. Okay. Okay, before kita punya break kejap, saya akan tunjuk sikit kita punya slide yang sepatutnya lah. Itu kepentingan skrip script writing Okay, jap. Okay, boleh nampak kat skrin tak? Nampak. Alright, okay. Nampak. Okay.
So dalam script writing, ni saya rasa saya tak nak go details sebab you guys pun dah belajar masa buat audio. Sorry. Memang kita ada subjek script writing kan? Sorry, kita memang ada subjek yang audio. Yang punya advanced audio video Sorry ke film production? Production ke film production, saya lupa. Ada kan subjek tu yang di mana awak kena buat scripting sendiri kan? Betul kan? Ada, right. Okay. So dalam skrip ni adalah sebenarnya untuk kita nak develop lah. Tak kisahlah kita nak develop apa video ke, iklan ke dan sebagainya, kita kena ada skrip. Sebab kalau nampak perasaan tak silap basically it give a writer such as an idea to develop a good storyline. So the main message can be conveyed throughout the media selected. Dia dah bagi tahu situ to develop a good storyline. So the main message can be conveyed. Dia dah bagi tahu kat situ. Dia nak bagi tahu yang kita boleh create satu storyline bagus, satu ayat yang bagus supaya message yang kita nak sampai tu akan sampai sepatutnya. Sama kat awak. Macam mana kita nak sampaikan message yang bagus? Guna ayat yang bagus. Prepare. Datangkan dengan point. Preparation awal datangkan dengan point. Yang kita punya awak sebut keyword-keyword tadi lah. Itu semua benda tu. Supaya message yang kita nak sampai tu sampai. Janganlah kita plan benda tu tak sampai kan? Okay, kita nak sampai. So macam mana kita nak prepare? Kita kena ada introduction ni yang macam saya tunjuk awak tadi. Pendahuluan. Isi dalam. Lepas tu format apa kita nak pakai. Last kali kita buat treatment. Ini semua adalah. So kita akan go through planning. Ini semua saya tak nak usik. Saya rasa you guys pun dah tahu. Planning. Lepas tu kita create team, kita research. Lepas tu kita reading juga dengan kita listening. Kena ada. Lepas tu macam mana kita nak develop a good idea. Kita boleh tengok daripada pelbagai sumber yang ada. Various way, macam-macam benda tempat. Boleh pergi kat internet, you guys boleh pergi kat Google, okay? Lepas tu you guys boleh fikir on something, you guys boleh set up a new concept, do more reading. Ingat, whenever we need to do some script ataupun we need to do some writing, okay? Writing, dia punya lawan dia adalah reading. If you need to write, you need to read. If you nak write tapi you guys tak boleh do reading, memang agak susah saya bagi tahu. Dalam kepala otak kita macam-macam idea. Kita nak buat writing, kita nak tulis. Sebab sebelum kita draw, kita kena tulis dulu. Lepas tu baru kita boleh buat tulisan kita cantik dan sebagainya. So you guys kena read, baca. Memang kena. Baca tak ada sampai kita baca kamus tak. Maksudnya kita baca. Even though kadang-kadang macam saya dulu cara saya untuk mendapatkan a good punya sentence. Sebab dulu saya punya BI memang serius saya bagi tahu BI saya dulu memang barai gila lah. Memang barai gila. Saya start develop saya punya skill on how to speak English proper since masa saya tingkatan 4. Tingkatan 4 tu pun memang ada one of the teacher dia bagi tahu cakap you must learn English because it will affect your SPM result if your English not good. Itu dia bagi tahu. So daripada tingkatan 4 tu saya tanya cikgu tu sebab dia adalah seorang jiran saya dalam dia cikgu Cina so dia jiran saya. So saya cakap dia susah lah cikgu, saya tak reti cakap bahasa Inggeris. Cakap no, English was simple. Cakap macam mana? Okay, so you just start with simple words. So every morning bila saya jumpa dengan dia, saya greet dengan dia, morning teacher, morning something like that. So dia kata, saya tanya, okay, give me one way so that I can write and read at the same time. I can make sure that my writing is good. So dia bagi tahu, you pergi dengar lagu bahasa Inggeris, you pergi cari dia punya lyrics, dan you copy lyrics dia. Itu. So masa saya punya SPM, saya jawab bahasa Inggeris saya, dalam bahasa Inggeris saya punya karangan tu, saya ada selitkan lyrics daripada lagu Eminem. Tahu Eminem kan? Tahu. Eminem tahu kan? Kalau you guys tengok dia sebab dulu masa zaman saya tu zaman hip hop tau. So jadi hip hop kan. So Eminem naik. So kalau tengok dia punya lirik lagu dia kan panjang kan, dia macam dia rapping kan. So lirik lagu dia panjang. So saya baca semua lirik dia, saya fahamkan setiap sentence dia, apa-apa cuba dia nak sampaikan. So masa SPM tu, masa tulis karangan tu, saya masukkan lirik dia. Sebab saya tahu, okay, this whole sentence adalah ayat yang betul, tulisan yang betul, wording yang betul. Saya masukkan seketul-seketul dalam tu. Alhamdulillah, result saya memang okay lah. Okay. Itu yang sebenarnya cikgu saya ajar. Dia kata it's a good punya method lah.
Sebab kita dah tahu, that's why saya kata reading is important. Bila you guys membaca, you guys tahu, okay, you tahu ayat yang dia susun. Takkan ayat dalam lirik lagu tu dia nak bagi ayat you yang tipu kan? So kita tahu ini adalah proper sebab dia bagi worldwide. So tahu. So you ambil that particular ayat tu, you masukkan dalam you guys punya reading. That's why the best way untuk kita tahu adalah kita reading, the best way untuk kita tahu adalah kita watching. So kalau you guys tengok cerita movie banyak, movie bahasa Inggeris, you guys akan instantly you guys akan influence bahasa Inggeris. If you guys tengok cerita Korean, kalau perempuan tengok cerita Korean pun tiba-tiba dia boleh cakap Korean. Walaupun dia tak tahu maksud dia, tapi dia boleh cakap Korean. Kenapa? We intend to act like them, we intend to follow them, dia orang punya style. So kita akan tahu benda tu. Even though kalau this guy, dia suka tengok cerita Japanese, within few episode dia akan tahu what, oh this one is what, this one is what, this one is what. Then you guys intend to follow up benda tu. Sama tak dengan filem-filem lain benda tu. So kita macam mana kita nak develop dia, kita kena generate upkan yang benda kita tengok. Focus on something different, make a new startup dan sebagainya. Baru kita akan nampak the idea tu datang. Ini yang developing idea ni you guys boleh apply bukan pada kita punya script writing untuk kita punya filem dan sahaja. You guys boleh apply untuk semua. You guys nak buat script untuk girlfriend you, benda yang sama. You guys nak buat script untuk marketing, benda yang sama. Kita nak buat script lagi untuk apa? Apa skrip lagi kita nak buat? You guys nak buat skrip atau you guys nak buat write up untuk you guys hantar you guys punya assignment pun sama. Dia sama konsep dia. Dia boleh apply to all. Okay? No worries. Alright? Okay. So, sorry. Salah. Okay? Okay, ini adalah dia punya font. Saya tak nak kacau. You guys pun dah tahu. Ini pun you guys dah tahu. Tahu kan ini kan? Tahu belajar dalam audio visual. Okay, alright. So tahu So saya tak nak kacau. Treatment pun ada belajar buat kan? Tahu treatment? Ada. Ada juga. Treatment tadilah yang Amin bagi tahu tadi, supaya kenapa kita buat treatment, supaya kita akan dapat a proper punya wording. That's why kita kena ada treatment. Kita dah tulis panjang-panjang, kita kena ada. That's why dia bagi tahu, no need overly fancy dialogue or crazy scene to keep your audience engaged. Dia dah bagi tahu siap-siap tak perlu ada fancy dialog. Tak payah ayat yang bunga-bunga sangat. Awak nak jual produk awak ni. Awak nak tunjukkan awak ada something. Amin buat grafik. Amin buat dia. Bang, kedai saya ada menjual satu video yang dia punya video saya ni akan menghasilkan satu cinematic yang melibatkan konsep-konsep keseksualan dalam kita punya ni, menyebabkan orang akan nampak benda ni lebih dramatikal. Menyebabkan orang akan nampak satu view yang agak penjarakannya agak menarik, menyebabkan seorang tu mata dia berkilauan. Bila awak cakap macam tu, awak rasa orang akan tertarik tak dengan awak? Mesti ayat kau guna pun aku dah pening macam ni kan. So kita guna just a very simple, padat konsep supaya orang akan tahu apa cuba kita nak deliver bila kita buat scripting. Ini scripting lah untuk kata macam for example you nak buat iklan untuk you produk. Macam ni lah. Okay? Boleh? Boleh faham kan kenapa kita kena ada treatment Okay. So ini adalah dia punya scripting punya software. Ini adalah free. Kalau you guys ni saya cerita sikit lah alang-alang dalam start ni kan. Ini scripting punya software untuk free kalau you guys beli. Memang selalu orang pakai ni. Celtics ni. Ramai memang orang pakai. You guys boleh sign up. This free. Okay. Adobe Story ni pun ada. Yang writing duet ni pun bagus. Ramai agak student-student saya suruh pakai writing duet ni. A very good punya dia bukan software. Dia macam website lah you guys boleh pakai. Memang sangat-sangat bagus lah. Okay. Lepas tu adalah sini tips and tricks sikit lah. Macam mana kita nak buat kita punya script tu lebih baik daripada yang tu lah. Okay. Make sure kita gunakan ayat yang betul. Tengok kita punya ni. Tengok kaji macam mana orang lain buat script. Okay. Lepas tu kita make sure kita punya script tu original. Lepas tu kita tengok kita punya macam tadi salah idea kita cuba tengok orang lain develop dan sebagainya, barulah kita buat kita punya own script. Okay. Ini dia tak fokuskan pada filem, dia fokuskan lagi sekali saya bagi tahu, dia fokuskan kepada semua. Macam kita nak jual kita punya barang pun, produk, kita pun boleh buat kita punya own script. Even though orang-orang yang telefon kita yang daripada Selcom, daripada bank dan sebagainya pun, diorang memang ada script diorang sendiri yang memang diorang dah tulis siap-siap supaya semua orang, tak kisahlah awak ada 40 orang ke 60 orang ke yang jawab panggilan telefon tu, dia orang akan ada skrip yang sama. Okey? Boleh?
Lepas ni kita akan masuk character development. Sebab tajuk hari ni adalah kita punya script and juga character development. Okey, boleh? Setakat ni script dulu. Script semua orang boleh Boleh sir, boleh. Clear, Alright. clear. Boleh sir. Script boleh Okey. Boleh tu, boleh. So jadi campur dengan kita sembang awal-awal tadi tu, dengan yang script ni, saya hopefully that you guys boleh cover lah. First, kenapa script tu penting. Okay. Lepas tu awak dah bagi ideologi kenapa script tu penting tadi, yang mula-mula kita tengok tadi tu. Okay. Lepas tu, sekarang ni sikit macam mana kita nak create a good scripting. Okay, developing good idea, form dan sebagainya. Lepas tu treatment serta juga macam mana tips dan juga tricks. After this, kita nak tengok character development dalam kita punya ni. Okay. So, kita go for breakfast dulu. Kita go for a break. Okay. So, we continue back around 11:40, 11:45. Is it okay? Boleh? Boleh sir. Lepas Okay. ada kelas tak? Tak ada. Oh, okay. Maksudnya kelas saya je lah Iya. Ya. Alright, okay. Kita continue balik 11:45 Okay, baik sir. So, ya. Tadi yang tu dah buat dah. Yang saya ambil tadi. Dah colour? Dia suruh colour tadi? Dah colour? Tak, yang tadi daripada pagi tadi tu ambil dia punya dulu. Buat dulu. Kenapa dia punya sign sama? Ada Sharifah?
Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Semua ada? Salah ada. Alhamdulillah. Okey, boleh kita continue? Boleh. Alright. Setelah kita go through tentang kita punya script tu, konsep macam mana kita nak develop dan idea dan sebagainya, lepas tu barulah kita masuk kita punya character development. So macam awak bagi tahu tadi lah, ada tadi saya dengar ada yang bagi tahu okey kita nak apa, create character apa yang sesuai kita punya orang kata apa, proposal lah. Okey, macam mana kita nak masukkan ini. Ini yang kali ni memang betul focusing on kepada filem ataupun animation lah yang proper sikit. Okay, tapi kita just go through saja, tapi jangan risau Okay, dalam penghasilan kita punya character development okay, dalam kita punya storyline script tu kita ada character development, di mana dalam character development ni lah kita akan menghasilkan satu character yang akan represent kita punya storyline ataupun kita punya script lah, cerita kita dan sebagainya. So macam mana kita nak distinguish, alright, which character supposed to be which character supposed to be what, alright, okay. So ada setengah-setengah orang tak faham konseptual macam mana kita nak menghasilkan karakter. Kalau oh aku nak ambil ini, aku nak ambil ini untuk jadi aku punya karakter. Tapi ada setengah-setengah karakter tu tak payah kita nak develop sampai that kind of punya level lah. Kita hanya boleh create one or two saja. Masa yang awak menghasilkan awak punya video, yang awak punya, yang untuk awak punya tu lah, subjek video awak, okay. Ada karakter yang kebanyakannya you guys akan pakai satu karakter sebagai you guys punya lead karakter, betul? Betul? Satu karakter, satu saja person ataupun satu saja orang you guys jadikan sebagai lead karakter, betul masa punya projek video tu. Alright, okay. So ada setengah yang kita hanya pakai satu, itu standard lah. Tapi ada setengah orang pakai sampai 2-3 karakter untuk menghasilkan lead. Okay, so macam mana benda tu kita akan tengok lah. Okay. So dalam karakter penghasilan karakter dia terbahagi kepada banyak. Sebenarnya ada banyak okay, tapi yang ini kita nak fokuskan pada 3 je, main 3 ni je. Okay. First kita ada lead karakter, lepas tu kita ada supporting karakter dan kita ada minor karakter. Okay. So dalam lead karakter kita, okay, secara common lah, inilah karakter orang kata watak utama, karakter apa, pelakon utama, main karakter, lead karakter. Okay. So lead karakter ni dia punya karakteristik dia adalah di mana dia akan appear most likely every single scene. Okay, dan dia yang akan bawa the whole story tu macam mana dan sebagainya lah. Okay, so dekat kalau macam for example you guys dah tahu, okay, you guys ada seorang karakter, cerita ni berkisahkan tentang apa, so akan ada one person yang akan carry the lead karakter ni, dia akan pakai. So kalau kita tengok pelbagai filem lah, okay, seperti yang ni. Okay, dalam yang ni, okay, pernah tengok kan cerita ni kan? Benar. Alright, ini cerita apa? Joker. Dia Joker, dia betul dia Joker, tapi dia bukan jadi Joker. IT tu ke? E tu rasa. Bukan. Jauh Batman. sampai song ni. Dia cerita Batman ni. Tak tengok. Ini adalah karakter daripada cerita Batman. Dia bukan cerita Batman lah, nama tajuk cerita tu adalah The Dark Knight. Okay, right, okay. So dalam cerita The Dark Knight tu, diorang setiap Dark Knight ada tiga siri okay, The Dark Knight, The Dark Knight Rise, The Dark Knight Return. Okay, so ada one of the story tu adalah yang mana diorang ada karakter. So the lead character adalah karakter Batman. Tapi dalam the same time, Batman adalah antagonis. Ini adalah protagonis. Protagonis ni adalah kita panggil sebagai karakter yang membawa, orang kata, the opposite side of tu lah. Okay. So ada setengah karakter yang di mana yang menjadi antagonis ni pun dia boleh menjadi lead karakter. Macam pernah tengok kan cerita Joker? Bukan cerita ni, tapi cerita Joker tu.
Pernah tengok kan cerita Joker sendiri kan? Okey. Cerita Joker tu itu adalah watak antagonis yang di mana dia yang menghasilkan orang kata apa, situation yang the backside of the whole story tu macam mana. Tapi dia jadi orang kata apa, the lead cerita tu. Ada tak cerita-cerita yang menceritakan pasal orang jahat? Okey, tapi orang jahat tu yang akan menjadi lead cerita tu dan sebagainya. So this adalah one of it. Okey. So kenapa saya suka tengok cerita Batman? Batman dia bukan cerita Batman tau, cerita yang series ni lah, The Dark Knight series ni. Kenapa? Sebab cerita yang diplotkan dalam cerita ni, karakter, scene, even though dia punya storyline dia memang sangat berbeza berbanding dengan cerita-cerita Batman yang lain tu lah. Okay. So cara penyusunan dia, cara penglibatan karakter dia, orang yang melakonkan karakter tu sendiri, dia memang truly depth membawa the character itself sampai karakter tu betul-betul menjadi. Sampai tahu kan, ini adalah Heath Ledger. Okey, seorang pelakon yang lepas habis cerita tu dia bunuh diri lah. Okey, kenapa dia bunuh diri? Sebab dia terlampau taksub sangat dengan karakter Joker tu. Sampai dia memang sebelum cerita Batman ni bermula pun memang dia sendiri mengkaji macam mana tu become psikopat ni. Okey, macam mana untuk jadi seorang yang betul-betul jadi psycho yang boleh orang kata boleh reverse mind of normal human. So dia kaji betul-betul, dia pergi tengok kat situ tribe ni. So dia memang sampai di effect dia punya real life dia lah. Okay. Sampai that's why dia boleh deliver that kind of punya that kind of punya character kat dalam tu. Okay. Selain tu juga, bila saya bagi tahu cerita pasal lead character tu tak semestinya satu. Ada setengah cerita yang lead character dia sampai 2-3. Macam cerita ni, Fast and Furious. Masa Fast and Furious awal-awal dulu, siapa ni yang the main leader ni adalah, dia punya nama dalam cerita adalah Dominic Toretto. Okay, Dominic Toretto ni was a antagonist. Okay, and then Paul Walker ni adalah dia punya protagonist. Okay, orang yang menjadi a good side, yang ni menjadi a bad side. Okay, so now everyone is a good side. Orang nampak tak macam ni dia twist? So ini adalah lead character, ini pun lead character, ini pun lead character. Daripada 1-2 orang sekarang dah jadi sampai 5-6 orang jadi kata lead character. Lead character tu maksudnya every single scene dia orang ada. Yang di mana setiap satu scene tu yang di mana kalau dia orang tak ada ni, dia macam the whole story tu takkan boleh ada. Tak boleh ada. Tak boleh create the story tu jadi nampak lebih cantik. Okay. That's why tak semestinya kita nak buat lead character kita kena satu ke tak. So, kadang-kadang kita boleh produce 2. Macam Upin Ipin. Upin Ipin ada berapa karakter? 2, betul 2 karakter dalam Upin Ipin yang menghasilkan watak Upin Ipin tu sendiri. Alright, okay. Sabar tak dengan cerita ni? Okay. Ini adalah Harry Potter. Tapi jangan orang kata apa, samakan yang ni dengan yang this one lah. Okay. So sebab yang Hermione Granger dan juga Ron Weasley ni, ini adalah side character yang kita panggil sebagai, kita boleh panggil sebagai supporting character lah. Dia membantu untuk Harry naik. Maksudnya dia menyelah. Maksudnya Harry ni takkan boleh stand alone. Dia mesti ada somebody yang untuk stand up kan dia dan sebagainya. Okay. So ni adalah few movie yang you guys boleh tahulah which one lah. Okay. So the next one kita ada supporting character. Okay, kalau tengok kat situ dia punya karakteristik dia adalah each character dia akan support kita punya lead character. Itu kita panggil supporting character. Dia akan ada dalam setiap kita punya scene tu. Tak kisahlah dia jadi a good guy ataupun dia jadi a bad guy, dia memang akan jadi supportive. Okay, membantu karakter tu untuk stand up, naik dan sebagainya. Okay, so most likely memang akan ada lah. Macam for example yang ni, saya bagi tahu sampel yang ni. So the main character dia nak ceritakan berkaitan dengan dia nak menceritakan pasal Harry. Pernah tengok kan cerita Harry Potter kan? Pernah. Tahu kan? Tahu. Tahu kan? Okay, alright, okay. So dia menceritakan tentang cerita Harry ni. Sebab Harry ni adalah someone yang memang ada orang kata apa, power from the evil. So yang this supporting character ni yang cuba untuk membantu dia untuk solve dia punya misteri apa yang berlaku dan sebagainya. Alright, okay. So kalau tak ada Hermione Granger dan juga Ron Weasley ni pun, Harry akan boleh stand alone. Tapi cerita dia akan jadi macam flat.
oh Harry ni macam terlampau superpower sangat sampai boleh hidup seorang, tak payah memerlukan orang lain. That's why kadang-kadang kebanyakan dalam filem ni, supporting character ni sebenarnya adalah salah satu orang kata apa, karakter yang memang agak penting lah. That's why dia orang ada satu anugerah dia bagi pembantu pelakon terbaik. Something like that. Even though dekat dalam Malaysia pun kita punya Tinas pun anugerah bintang filem pun memang akan ada pelakon terbaik, pembantu pelakon terbaik. Maksudnya pembantu yang akan membantulah macam mana karakter tu boleh stand out ke tak boleh stand out dan sebagainya. Dia memang akan menjadi orang kata apa, sebahagian daripada filem tu yang menjadi karakter penting juga. Okay. So this is a very good film. Sebab every year dia orang akan shoot lah since 2002. 2002 ke 2000? Okay, sampailah 2000. I think it's 10 years. 10 years dia orang nak completekan the whole story. So bayangkan macam mana nilai seorang karakter dalam Harry Potter ni yang dia orang jaga sangat-sangat dia orang punya. Sebab apa, dia orang ni adalah kita boleh panggil sebagai gems lah, ataupun kita panggil batu permata, yang di mana kalau seorang ni kata tiba-tiba lah, kita tak minta pun, kalau tiba-tiba lah during that time tiba-tiba tengah shoot tu salah seorang dia ni meninggal, so jadi the character tu hilang macam tu, so jadi susah, cerita dia akan jadi lain. Macam cerita yang ni lah, remember tak dekat one time tu yang Paul Walker ni, arwah Paul Walker ni accident kan, masa tu sebelum habis, dia orang belum habis shoot Fast and Furious 8 tak silap saya. Fast and Furious 8 dia tak habis shooting. So dia akan menjadi satu problematik kepada production. Kenapa? Sebab dia dah shoot half of Paul Walker, tiba-tiba orang tu tak ada. So dia akan menjadi susah lah nak buat. So tapi because of the teknologi tu dah ada, dia orang berjaya panggil adik Paul Walker, okay, yang ada figure sama macam dia, yang muka pun sama macam dia, cuma dia orang buat CGI balik je. Maksudnya ubahkan muka dia, adik dia, jadi pada muka Paul Walker lah, sebab Paul Walker kan ada banyak shot dia. So dia orang masukkan balik dan dia orang reduce the number of untuk dia bercakap. Okay, reducing the number of cakap. That's why setiap satu filem tu pelakon-pelakon ni sangat-sangat bernilai sebab dia orang nak kena habis. Tambah lagi kalau yang buat siri lama-lama macam ni lah, siri ni tak habis lagi. Okay, hari tu mula Fast and Furious 8. Lepas tu 9 tak silap saya belum keluar. Sebelum 9 tu dia ada yang Fast and Furious tapi yang Hobbs and Shaw Hobbs and Shaw tak silap saya. Yang betul kan? Hobbs and Shaw kan? Hobbs and Shaw. So dia cornerkan sikit dia punya franchise tu kepada tempat lain. Lepas tu baru dia release yang Fast and Furious 9 yang akan keluar baru ni lah, yang nanti akan keluar. Fast and Furious 9 Saga, tak salah saya, Saga Fast and Furious 9 Saga. Okay, so yang ni belum habis. Harry Potter dah habis, The Lord of the Ring dah habis. Lepas tu kita ada cerita-cerita lain lah, seperti Hobbits dah habis. Okay, so setiap satu karakter tu dia ada dia punya functionality dan juga dia punya nilai estetik yang dia orang apply dalam setiap satu itulah. Saya ada terbaca, awak pernah tengok tak cerita The Lord of the Ring? Saya tak ada gambar dalam The Lord of the Ring ni, saya tak masukkan. Pernah tengok tak? Pernah tahu tak cerita The Lord of the Ring? Siapa tahu cerita The Lord of the Ring tu? The Lord of the Ring. The Lord of the Ring. Saya tunjuk sikit lah. So, you guys recognize. The Lord of the Ring ni was saya punya tu lah. Okay. Boleh nampak kat skrin tak? Boleh. Okay. Nampak sir. Nampak Okay. So, The Lord of the Ring pernah tengok tak cerita ni? Tak pernah tengok Alright. Okay. Cerita ni memang lama sebenarnya. Memang lama. Memang sangat-sangat lama dah cerita ni. Dia masa The Lord of the Ring ni masa saya sekolah menengah dulu tak salah saya. It's early 2000, 2002, 2009 something like that lah. Okay. So The Lord of the Ring ni a very good story. Dia ada 3 siri. The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, lepas tu The Lord of the Ring, The Two Towers, and then the last one, The Lord of the Ring, The Return of the King. Okay.
So dia menceritakan this mystic things, and okay, there was a ring, and then the ring tu adalah yang telah menjahanamkan all those kita punya manusia ni. So dia kena destroy the ring tu dan sebagainya. So mulalah dia punya journey yang this guy yang this main character ni untuk send balik the ring tu dekat salah satu kawasan dia. Okey lah. So cerita ni memang sangat bagus. Okey. Dan banyak benda-benda dalam The Lord of the Ring ni yang memang diadaptkan semula daripada human punya real life, dan juga ada orang adaptasikan juga certain elemen dalam filem ni kepada kita punya Malaysian punya king system. Maksudnya sistem Raja Melayu lah. Kalau you guys tengok, you guys kaji, you guys akan tahulah apa je. You guys kena tengok filem ni baru you guys akan tahulah kenapa dia jadi macam tu lah. Okay. A very good story. Tapi memang very long lah. Okay. A good story. You guys should see lah. Okay. So, diorang benda ni diorang shoot dekat New Zealand Diorang shoot kat New Zealand. Okay. So, level of untuk shoot filem ni memang sangat, bajet dia sangat-sangat besar. Memang sangat-sangat besar. Dan tempat yang shoot filem tu pun memang ada kat New Zealand lagi. Dan diorang dah jadikan dia sebagai tempat one of, orang kata, a must go punya trip location lah. So siapa-siapa yang pergi ke New Zealand, yang datang ke New Zealand, kalau you guys pergi kat diorang punya turis punya guide tu memang akan bagi tahu ada dalam trip you guys tu akan ada pergi tempat The Lord of the Ring lah. So memang ada tempat The Lord of the Ring. Even though diorang ada menggunakan diorang punya hutan simpan untuk shoot. Saya tak sure dekat dalam sini ada ke tak ada. Saya rasa tak ada kot dalam ni gambar ni. Tapi ada diorang ada satu rumah. Okay. Kalau saya tunjuk you sekejap Okay. Ni Okay. So ini adalah menggambarkan nampak kan gambar yang ada ramai-ramai orang ni kan? Okay. Nampak kan? Nampak. Okay. So gambar-gambar ni adalah menceritakan pasal kehidupan manusia lah. So yang di sebelah kiri ni adalah manusia, pahlawan. Yang di sebelah kanan dia tu yang pegang tongkat tu adalah witches ataupun kita panggil sebagai ahli sihir. Yang ni adalah pari-pari ataupun dikenali sebagai elf. Okay. Yang sebelah ni adalah pahlawan juga. Okay. Yang sebelah ni adalah dwarf, orang kedil ataupun orang kenik. Yang ni adalah hobbits, orang yang biasa tapi kenik lah. Semua ni dalam kehidupan manusia memang ada orang-orang macam ni. Okay. So setiap satu lah. So jadi ada satu gambar, satu kawasan dekat dalam hutan simpan diorang ni, yang diorang bina satu kawasan perumahan untuk orang elf. Elf ni kan diorang orang bunian, tahu orang bunian? Kalau ikutkan kisah yang kita tahu dalam kita punya kitab kita sendiri, dia bagi tahu orang bunian tu ada. Dan dia bagi tu tempat dia duduk bukan dekat kawasan kita, dia ni dicampakkan ke dalam hutan dan juga lautan. So diorang apa diorang buat, diorang tengok dalam kita punya kitab, diorang kaji, okey orang bunian ni duduk macam mana. Okey, so orang bunian ni ada ni. So diorang pergi ke dalam kawasan hutan diorang bina. So apa diorang buat adalah untuk menjaga diorang punya hutan simpan diorang tu, untuk membina diorang punya tempat tu, diorang angkut semua kayu-kayu jentera semua tu menggunakan helikopter sampai ke tengah-tengah hutan. Maksudnya kalau macam kita nak buat pembinaan kan, kita kena potong semua pokok kan? Tak, diorang terbangkan menggunakan helikopter dan diorang bina dekat tengah-tengah. So memang rumah tu memang ada lagi. Kalau siapa antara you guys lah, InsyaAllah ada rezeki, berpeluang pergi ke New Zealand, pergilah ke tempat The Lord of the Ring. You guys tengoklah macam mana diorang buat pembinaan dia memang sangat-sangat cantik dan menarik lah sampai sekarang. Itulah sedikit fakta tentang The Lord of the Ring lah. You guys should see lah this film. It's very good filmnya. Okay. Right. Okay. Sambung pada ni balik. Okay. Tadi kita ada supporting character. Lepas tu, lead character. Lepas tu kita ada supporting character. So dalam cerita J Revolution sendiri pun you guys tahu, kita ada karakter-karakter yang digunakan untuk support. The main character adalah Zul Arifin as kita panggil sebagai polis tu. Okay.
Lepas tu kita ada karakter-karakter lain lah yang untuk menjadi supporting karakter dia lah. Kira-kira nanti kita ada Fasha Sanda pula, Faizura, dan sebelah kanan tu saya tak sure siapa. Yang belakang tu Farid Kamil lah. Okay. Lepas tu sini juga kita panggil supporting character. Ini sebenarnya all lead characters. Yang ni pun characters, yang siapa nama perempuan ni? Black Widow pun characters, Captain America pun characters, yang Black Panther pun characters. Dia main characters. Tapi because of diorang semua dalam ni, dia menjadi supporting. Sebab main focus dia banyak memfokuskan kepada Captain America tu sendirilah. So how dia lead all those teams dalam kita punya Avengers. Okay. Lepas tu yang the last one, kita ada minor character. Okay. Minor character ni apa? Dia hanya memainkan sedikit part dalam kita punya cerita. Okay. Very simple, very short. Tapi dia tidak mengganggu keseluruhan kita punya filem tu macam mana. Kalau dia ada pun tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Dia bukan macam ni. Kalau macam for example, kalau kita tengok cerita Avengers ni, kalau kita buang, kata for example saya buang apa ni, siapa yang Wakanda ni tadi apa, Black Panther. Bila saya buang Black Panther, orang akan question kenapa Black Panther tak ada? Sedangkan dia adalah part of the Avengers, orang akan question kenapa Black Panther tak ada? Tapi kalau kita sebutkan minor ni memang betul-betul. Dia kalau ada, okey. Kalau tak ada pun tak apa. Dia maksudnya untuk mencantikkan kita punya storyline lah. Okey. Kadang-kadang pun ada dia muncul 2-3 kali je dalam kita punya karakter. Okey. Seperti karakter-karakter ni. Pernah tengok kan cerita ni kan? King Fast Squad. Lepas tu kita ada apa nama kucing ni, saya lupa ni. Lepas tu kita ada Cookies. Ini adalah cerita daripada cerita Shrek. I'm not sure that you guys haven't seen it before. Ada tak? Benar. Okay. Benar tengok. Okay, Cookies tu kalau dia tak ada pun tak apa. Dia tak effect pun sebenarnya. Okay. Tapi disebabkan diorang nak menambah cerita tu jadi lebih cantik, dia buat Cookies tu. Cookies kan, tengok yang Cookies tu kan. Yang Lord Fast Squad tu pun kalau dia tak ada pun tak apa. Tapi orang tahu dia adalah karakter yang membantu minor sikit saja. Okay. Dalam kita punya karakter. Okay. So itu adalah sedikit tentang kita punya karakter development. So ada 3 karakter, supporting lead character, supporting character dan juga minor character. Setiap satu karakter ni ada diorang punya part-part diorang masing-masing lah yang menentukan which one dan yang menentukan macam mana kita punya filem dan kita punya movie to go on dan sebagainya. Alright, okay, simple saja dalam kita punya character development. Saya tak nak go deep down lebih daripada tu. Sebab you guys sendiri pun tahu macam mana nak menghasilkan karakter sendiri kan? Right, okay? So far semua okay, boleh? Okay, sir. Boleh. Boleh, alright. Boleh, Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Simple lah sekejap lah. Sebab you guys pun dah tahu kan macam mana nak go to kita punya karakter. Sebab you guys dah shoot film. Bila you guys dah shoot drama tu, insyaAllah you guys memang akan tahulah. Alright, okay? So no need to worry sebab cuma kita just recap saja apa yang kita faham tentang kita punya karakter-karakter yang ada kat sini. Alright, okay. So kalau tak ada soalan tak tentang kita punya hari ni, skrip dan juga karakter? Ada soalan tentang skrip dan karakter? Tak ada lagi lah. Semua okay Alright. Okay. So kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk kita punya kelas hari ni. So untuk you guys punya assignment sekejap saya double check balik. You guys akan ada assignment. Okay. Assignment you guys saya akan bagi on Friday. Boleh? On Friday nanti. Boleh. Saya akan Boleh, bagi sir, on boleh. Friday. Boleh. Okay. On Friday nanti make sure that semua orang ada. Nanti remind dekat Zwani bagi tahu Friday nanti kita akan ada tu. Nanti saya akan explain macam mana nak buat. InsyaAllah memang you guys akan boleh hantar lah. Okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja kelas untuk kita pada pagi ni. Hopefully untuk berjumpa balik dengan you guys on Friday. Dan kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya. Nanti saya masukkan juga kan logline dengan sinopsis tu dalam classroom tu. Saya akan masukkan juga yang logline dengan sinopsis. Alright. Okay, thank you sir. Alright. Terima kasih, Cik. Sama. Okay, baik. Baik, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sir. Sama. Sir, tadi ada scammer call.
Ya. Habis awak Lepas cakap apa? cakap dia, dia sebut nama, bukan nama saya, nama apa tah nama lain. Lepas tu? Dia cakap lah, tu dia tanya saya balik. Nama awak ni Saya cakap, saya bukan, nama saya lain. Tu saya cakap lah, ni salah nombor Okay, bye, saya tutup. So memang, lepas habis lihat tu memang scammer call terus. Patut layan dia. Wah, tak ada kelas ada kelas. Alright. Okay, terima kasih sir. Sama. Okay, Assalamualaikum sir. Assalamualaikum. Allah.